Selamat sejahtera pelajar, saya Cikgu Fuad. Hari ini kita akan teruskan dengan sejarah tingkatan 1, bab 3.3, ciri-ciri kehidupan zaman prasejarah. Jadi saya akan mulakan dengan zaman Paleolitik dahulu. Jadi saya minta pelajar ada buku, nota dan pensel untuk ambil nota. Okey, kita teruskan. Ada beberapa ciri dalam zaman Paleolitik. Pertama, kita perlu tahu tentang tempat kediaman masyarakat ni. Kemudian peralatan apa yang mereka guna. Pengumpulan makanan, bagaimana mereka kumpulkan makanan. Kemudian kegiatan ekonomi, organisasi sosial, kepercayaan mereka dan terakhir kesenian dan kebudayaan. Jadi, pertama sekali kita perlu tahu di mana mereka tinggal. Zaman prasejarah ini, masyarakat Paleolitik kebanyakan tinggal di dalam gua. Seperti gambar yang awak lihat ni, gua. Selain itu, mereka juga mungkin tinggal di dalam lubang bawah tanah. Mungkin ada tempat-tempat di dunia yang sebenarnya lubang macam gua juga, tapi dia adalah lubang di bawah tanah. Jadi mereka tinggal di dalam itu. Selain itu, di bawah pokok. Dan ada juga yang membuat tempat tinggal ringkas diperbuat daripada ranting kayu. Okay, contoh ini adalah di dalam gua. Anda lihat gua adalah paling mudah sekali untuk mereka tinggal kerana luas, keras dan boleh menahan daripada cuaca yang sejuk, terlalu panas. Jadi mereka ada tempat berlindung yang percuma lah. Mereka tak perlu bina. Ini adalah contoh gua mereka akan tinggal. Ini juga, mungkin ini gua, mungkin ini juga adalah lubang bawah tanah. Okey. Dan ini adalah contoh rumah yang diperbuat daripada kulit, tulang serta gading gajah. Okay. Di muzium. Baik, kita teruskan. Tentang peralatan. Apa peralatan yang mereka gunakan? Pada zaman batu, mereka memang guna peralatan daripada batu. Paling banyak adalah batu ya. Jadi selain daripada batu, mereka juga guna kayu. Dan mereka juga guna tulang haiwan. Ciri-ciri yang kita perlu tahu tentang peralatan ini adalah bentuk dia adalah agak kasar. Kasar artinya tidak cantik, tidak halus, terlalu ringkas dan menyerupai bentuk asal. Ini adalah contoh batu yang mereka guna mungkin untuk memotong. Tak begitu cantik, tidak begitu halus, tapi boleh digunakan untuk memotong. Ini contoh peralatan yang guna kayu juga. Kayu dan batu. Anda lihat, mungkin awak semua boleh tahu ni adalah kapak untuk memotong pokok yang lain. Ini juga adalah contoh-contoh batu yang dijumpai lah di tapak arkeologi. Dia ringkas, kita pun tak tahu sama ada ini adalah peralatan ataupun sekadar batu. Tapi ahli arkeologi, mereka dah buat kajian lah, ini memang peralatan mereka. Okay, mari kita teruskan lagi. Pengumpulan makanan. Bagaimana mereka mengumpul makanan? Pada waktu ini, anda kena tahu manusia, mereka tidaklah terlalu kuat. Tidak berani lagi nak memburu dengan terlalu bebas. Mereka pada waktu ini, mereka kumpul saja makanan yang mereka boleh jumpa seperti buah-buahan, sayur-sayuran atau bijiran di dalam hutan. Jika mereka perlu memburu haiwan, mereka memburu haiwan yang tidak ganas. Contohnya lembu atau arnab, atau binatang yang kecil sahaja. Ini contoh gambar yang saya dapat. Mereka gunakan batu sahaja untuk menangkap, saya tak pastinya apa, tikus. Bukan tikus. Ini adalah contoh sahaja gambaran pelukis. Dan ini adalah perbuatan mengumpul makanan daripada pokok. Dia panjat pokok, kumpul buah dan makan. Itu sahajalah. Dan anda lihat ada satu ni. Arnab kecil. Yang kecil-kecil saja mereka boleh tangkap pada waktu ini ya, Paleolitik. Okey, ini adalah contoh bijirin. Ini masih ada di Afrika. Mereka masih mengumpulkan makanan-makanan sebegini daripada pokok. Okey. Baik. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi, apa yang mereka lakukan seperti proses bagaimana mereka makan, bagaimana mereka
mengumpulkan sumber-sumber yang mereka ada. Itu maksud ekonomi ya, bukannya perlu ada duit. Dia hanya tentang bagaimana mereka mendapatkan sumber yang ada untuk hidup. Jadi dalam konteks ini dia bergantung kepada sumber alam semula jadi sahaja. Ada ikan di tempat itu adalah makanan. Ada pokok adalah makanan. Kalau ada binatang kecil adalah. Jika tak ada, mereka akan berpindah. Itu yang dipanggil hidup secara nomad. Nomad berpindah randah dan berkongsi makanan. Mereka dari satu tempat ke satu tempat, mereka terpaksa tukar-tukar tempat untuk mencari makanan dan sehari dirilah. Okey, ini contoh kuda. Mereka tangkap bersama-sama, makan sama-sama lah, berkongsi makanan. Okey, organisasi sosial. Organisasi sosial bercerita tentang masyarakat, hubungan orang dengan orang. Jadi dalam Paleolitik, mereka hidup dalam kelompok kecil saja, tak terlalu besar macam satu kampung, tak, kecil je. Satu kelompok biasanya ada beberapa keluarga kecil. Contohnya, saya ambil gambar. Okey, dalam gambar ni, mungkin ada ni datuk dia, mungkin keluarga orang lain, tapi mereka tinggal bersama-sama lah. Supaya bila ada ramai, mereka lebih mudah untuk menjaga sesama sendiri, mungkin daripada serangan haiwan. Okey, baik. Berikutnya, kepercayaan. Apa yang mereka percaya? Agama ada ke waktu ini? Okey. Kepercayaan yang ada adalah animisma. Animisma ni perkataan yang paling popular untuk kajian kepercayaan. Animisma bermakna sesuatu yang tidak hidup, sesuatu yang tidak bergerak, dianggap hidup, ada kuasa. Contohnya, petir, kilat, thunder, angin, hujan, matahari. Kita tengok tu, mungkin ada kuasa, nampak macam ada kuasa. Pokok, batu, bukit, sungai juga dianggap ada kuasa. Jadi ini adalah contoh animisma. Okay? Sesuatu yang tidak hidup tetapi dianggap ada kuasa. Seperti dia hidup lah. Okay. Contoh, nampak petir di langit. Apa yang di atas tu? Apa yang menyebabkan ada petir dan thunder? Mereka tak tahu pada zaman ni tak tahu. Jadi mereka anggap ada kuasa yang lebih hebat daripada mereka. Selain itu matahari contoh. Matahari setiap hari naik dan turun memberi cahaya. Jadi mereka pun anggap ini adalah mungkin Tuhan. Okey, selain itu pokok. Pokok yang terlalu besar, bukan semua pokok Mungkin ada pokok yang pokok ni besar betul. Macam cerita Avatar. Kalau kalian pernah tengok. Jadi pokok yang sebegini mungkin juga dianggap ada kuasa. Okay, terakhir, kesenian dan kebudayaan. Apa yang mereka buat? Biasanya lukisan. Ni anda pernah lihat di Gua Altamira dan Gua Chauvet. Dia ada bentuk binatang. Saya kembali sekejap. Lukisan bersifat realisme. Real, betul. Bererti apa yang dia nampak, itu yang dia lukis. Dia bukan satu imajinasi. Dia nampak, ini ada kuda, ini ada lembu. Itulah yang dia lukis. Bukan sesuatu yang imajinasi atau abstrak. Macam ni. Dia nampak, ini adalah, saya tak pasti harimau. Dia lukis harimau. Dia bukan buat harimau itu berdiri, badan ada otot, ada sayap. Tak, itu imajinasi. Yang ni dia lukis yang betul-betul dia nampak, begini. Jadi itu adalah realisme. Baik. Jadi kita akan pergi kepada ciri-ciri masyarakat zaman Mesolitik di video yang berikutnya. Okay. Jangan lupa share, subscribe untuk video yang baru. Okay. Terima kasih.